Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dalam Dewan Pengajian Baitus Salam kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian kita pada membahaskan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan perbahasan kita pada malam ini, hadirin sidang jemaah, kita akan memasuki fasal yang baru. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi tasmiyatil mauludi wa khitanihi. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi pada memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan serta pada mengkhatankan bayi. Sebelum ini, pada majlis kita yang lepas, kita telah menamatkan tentang perbahasan akikah. Dan kita telah menceritakan bahawasanya sembelihan dalam agama ini terbahagi kepada 3 bahagian. Sembelihan dalam agama kita terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya disebut sebagai al-hadaya, yang mana al-hadaya ialah kata banyak daripada perkataan al-hadiyu. Dan al-hadiyu ialah sembelihan haiwan ternak yang kita lakukan ada sebabnya yang terkait dengan ibadat haji. Contohnya, kalau kita melakukan pantang larang ihram ketika haji, yang tu ada dikenakan dam dan salah satunya berbentuk sembelih haiwan ternak. Dan dagingnya itu diagihkan kepada orang-orang fakir di Mekah. Begitulah. Ataupun kalau mungkin kita tak melakukan pantang larang ihram, boleh jadi seseorang tu dia meninggalkan perbuatan yang wajib di dalam haji. Dia meninggalkan perbuatan yang wajib dalam haji. Contohnya, dia tidak berihram di miqat. Tolong tengok je, ada kat pintu. Dia tidak berihram di miqat sebagai contoh. Ataupun dia tidak melakukan ibadat melontar. Ataupun dia tidak bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik atau malam-malam tasyrik. Ataupun dia tidak bermalam di Muzdalifah contohnya pada malam hari raya Korban. Itu semua adalah perkara-perkara wajib dalam haji. Tapi kalau dia tak buat, hajinya adalah sah, cuma menjadi tuntutan kepada diri dia untuk dam. Hadirin dah hadirat, ditampung dengan dam itu, dan salah satunya bersifat sembelihan itu. Yang kedua ialah yang dinamakan sebagai al-udhiyah, iaitu sembelihan korban. Dan kita dah sebutkan sebenarnya berkenaan dengan sembelihan korban adalah pada haiwan yang disifatkan sebagai al-an'am, iaitu haiwan-haiwan ternak.
Dan haiwan ternak terbahagi kepada 3 yang utama. Yang pertama ialah unta, hadirin dan hadirat. Yang kedua ialah lembu, manakala yang ketiga ialah kambing. Dan 2 yang pertama tu, kalau kita nak buat korban, boleh untuk syarikah, iaitu berkongsi. Berdalilkan sebuah hadis daripada sahabat Nabi SAW, namanya Jabir bin Abdullah. Dia kata apa? Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin, yang mana terjemahannya, kami telah melakukan sembelihan korban bersama dengan Rasulullah, seekor unta itu dikongsi 7 orang. Seekor unta dikongsi 7 orang. Dan begitulah lembu, dan yang sama spesies dengan lembu seperti kerbau. Boleh untuk kita berkongsi pada sembelih korban kedua-dua ekor haiwan tersebut, kerbau dan lembu, juga kepada 7 bahagian. Adapun kambing tidak boleh. Kambing ni seorang seekor, ataupun seekor seorang, sama sajalah. Tapi yang lebih tepat, seekor kambing seorang yang melakukan korban. Jadi kalau ada yang bertanya soalan sebagai contoh, mana lebih afdal? Sebenarnya kita sebut dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh. Kita katakan sembelih seekor unta lebih afdal daripada sembelih seekor lembu. Dan sembelih seekor lembu lebih afdal daripada sembelih seekor kambing. Tetapi sembelih seekor lembu lebih afdal daripada ambil satu bahagian unta. Dan sembelih seekor kambing lebih afdal daripada kita ambil satu bahagian lembu. Yang ini sebenarnya disebut dengan ketara dan jelas dalam kitab-kitab fiqh. Kenapa dia jadi lebih afdal? Contoh, kalau kita sembelih seekor kambing, harga kambing nilaian dia berapa? Kalau macam tahun ni, seingat saya pada beberapa bulan yang lepas, RM1,200 untuk seekor kambing. RM1,200, yang tu sekali dengan kos pengurusan dia. Jadi RM1,200 dah. Kalau kita ambil satu bahagian lembu, berapa kita bayar? Kita boleh jadi RM800 atau RM800 contoh. Jadi antara RM800 dengan RM1,200, mestilah RM1,200 lagi besar, dan itulah lagi afdal. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau ambil seekor kambing, itu lebih afdal daripada kita menyertai satu bahagian lembu. Itu daripada kita ni 1/7. Sebab jumlah seekor kambing lebih mahal. Dia, tuan-tuan kena ingat, macam orang bangkit persoalan. Orang kata, Ustaz, yang mana lebih afdal? Kita sedekah RM1 ke di Baitul Salam ni, atau sedekah RM10? Dalam hati saya, subhanallah, apa punya soalan tu? Dia tanya, sedekah RM1 dengan sedekah RM10, mana lebih afdal? Saya rasa ini bagi kepada pelajar tadika pun dia boleh nampak gambaran. Kata mestilah yang banyak lagi baik. Hadirin dan hadirat, kita nak sedekah, jumlah yang besar tu lah lebih baik pada penilaian dari sudut jumlah. Sebab itu dikatakan bahawasanya sembelih satu ekor lebih baik daripada ambil satu bahagian. Tak kira lah lembu ke satu bahagian unta. Hadirin dan hadirat. Jadi selesai yang tu, kita kata sembelihan yang ketiga ialah akikah. Dan akikah ni ialah sembelihan sebaik bayi dilahirkan, iaitu pada hari yang ke-7 kelahiran. Dan hukumnya ialah sunat muakkad. Dan akikah ni berbeza haiwannya mengikut jantina bayi. Kalau bayi lelaki, kuantiti haiwannya ialah 2 ekor kambing, manakala untuk bayi perempuan, 1 ekor kambing. Berdalilkan hadis Nabi SAW yang juga kita dah baca pada bulan, saya minta maaf, pada 2 minggu yang lepas. Anil ghulami syatan wa anil jariyati syatun. Ke atas al-ghulam. Ghulam ni bayi lelaki. Ke atas anak lelaki 2 ekor kambing. Ke atas anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kita dah jawab juga persoalan, boleh tak kalau seorang ayah dia nak buat akikah kepada anak lelakinya dengan 1 ekor kambing sahaja? Kita kata dibolehkan.
Kerana ada juga sandarannya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini kabshan kabshan. Nabi kita melakukan akikah terhadap cucu Nabi iaitu Al-Hasan dan Al-Husain seorang seekor kibas. Hasan seekor kibas, Husain seekor kibas, dan kibas adalah jenis kambing. Hadirin dah jawab. Jadi selesai bab tu, kita nak masuk pula pada malam ni dengan satu lagi topik baharu, petunjuk Nabi. Saya betulkan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fi tasmiyatil maulud, pada penamaan maulud. Dia ada dua kalimah yang hampir sama, sebutan berbeza dan ejaan pun berbeza, iaitu kalimah maulud dengan kalimah maulid. Macam orang kita kan biasa sebut pada bulan lepas. Sekarang ni kita berada pada bulan yang keempat daripada bulan Hijrah, iaitu bulan Rabiul Akhir, ataupun yang lebih tepat Rabiul Akhir. Hadirin dah hadirat, bulan lepas kita berada pada Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ialah bulan yang disifatkan sebagai bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian bulan kewafatan baginda alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita sebutkan, hadirin sidang jemaah yang saya hormati, orang kita biasa sebut Maulud Nabi pada bulan Rabiul Awal, sedangkan yang lebih tepat ialah Maulid Nabi. Kerana Maulid maknanya kelahiran, adapun Maulud maknanya bayi yang baru dilahirkan. Itulah maksud Maulud. Jadi kalau kita kata Maulud Nabi ialah bayi, jadi tak tepatlah. Yang kita nak cerita ialah kelahiran. Jadi kelahiran ni apa dia dalam bahasa Arab? Maulid. Maulid tu ialah kelahiran, manakala maulud ialah bayi yang baru dilahirkan. Maulud. Sebab tu ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim, penulis kitab kita ini. Tajuknya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Maudud bi Ahkami Al-Maulud. Hadirin dah hadirat, tajuknya bermaksud pemberian yang penuh dengan kasih sayang terhadap hukum hakam bayi yang baru dilahirkan. Jadi maulud di situ ialah bayi yang baru dilahirkan. Jadi kita nak cerita di sini fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi tasmiyatil maulud, pada penamaan bayi yang baru dilahirkan. Tuan-tuan, kalau ada anak dan kita nak tahu berkenaan dengan hukum hakam berkenaan anak ni, cuba baca kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud tu. Cuma saya tak pasti ada terjemahan ke tidak dalam bahasa kita. Ada ke kitab di sini, ada jual ke Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud? Mungkin tak kelihatan lagi pada makluman saya. Hadirin dah hadirat, kitab tu sangat baik sebenarnya kalau kita kadang-kadang fikir, jumpa member baru dapat anak, nak bagi hadiah apa agak contoh. Kita fikir kalau pergi beli baju budak ni, lagi selang seminggu dah besar dah dia, contoh. Budak-budak lagi kata selang 2-3 bulan dah berubah badan dia, lagi dah jadi gemuk pula, lagi dah jadi beli sekejap aja harga mahal pula tu baju baby sebagai contoh. Lepas tu kita pun contohnya nak beli apa lagi, nak beli mainan, mak ayah dia kata tak payah dah, banyak sangat dah mainan. Kalau dah tak tahu sangat, hadiahkan je kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud tu. Hadiahkan je kitab tu. Tambah pula kalau yang ayah dia, mak dia tu ustaz-ustazah juga, pelajar kuliah syariah juga contohnya. Pelajar, maksud saya Islamic Studies, maknanya pengajian Islam lah yang lebih tepat. Jadi dia pun dapat kitab tu, bolehlah dia terus rujuk kepada hukum hakam bayi yang baru dilahirkan. Tu kita kata barakah kitab tersebut.
Jadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia ada anak, dan anaknya digelar sebagai Burhanuddin, anak kepada Ibn Al-Qayyim. Dan anak dia ni dapat anak, maknanya Ibn Al-Qayyim ni menjadi datuk, dia dapat cucu lah maksud dia. Jadi ketika itu dia tak tahu nak bagi hadiah apa kepada anak lelaki dia, Burhanuddin ni, maka dia tulis kitab. Dia tulis kitab, bagi ke anak dia dapat manfaat sampai ke seluruh generasi selepas tu dapat manfaat. Tapi kalau kita sebagai seorang datuk, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kawan kepada bapa tu, bagi hadiah bersifat material kebendaan ni, bagi mainan melingkup sebagai contoh, sekejap saja, manfaatnya sekejap saja contoh, dan dia sahaja yang dapat main. Hatta kalau adik dia pun tak dapat main lagi, dah benda pecah, dah rosak, nak main apa? Pakaian boleh, kalau abang dah tak muat, yang anak sulung tak muat, adik boleh pakai. Contoh kerja kecil ni boleh pakai, tak apa lagi lah, masih bermanfaat. Tapi kalau kitab, subhanallah, hadirin dan hadirat, dengan anak tu dapat, adik dia dapat, cucu dapat, seluruh keturunan boleh dapat kalau kita bagi hadiah kitab. Sebab tu saya suggestkan, kalau ada dalam kalangan kita ni yang ada kepakaran menterjemah, hadirin dan hadirat, mana kita tahu sahabat-sahabat kita ni ada kepakaran menterjemah, terjemah kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Terjemah kitab tu, kalau orang dapat anak, kita tahu dah hadiah apa, kita promote lah sikit. Macam contoh sahabat-sahabat kita yang meniaga kitab, kita bagi tahu, okey, siapa yang ada anak, ini hadiah kitab terbaik ditulis oleh Ibn Al-Qayyim, contoh. Macam itulah cara meniaga, hadirin hadirat. Takkan saya pula nak ajar cara meniaga. Ataupun kita ada juga politik kita, iaitu terjemah kitab-kitab tentang hukum hakam, adab-adab walimatul urus ni, pernikahan ni. Contoh, orang kita kan selalu kalau kahwin je bagi door gift, bagi hadiah tu. Sekarang ni kadang pada pandangan sebahagian orang, bunga telur is not relevant lagi dah. Nak bagi telur tu lagi, simpan dalam kereta, dah 3 minggu, apa bau busuk ni, dah telur dalam kereta lama, orang tak makan dah. Kadang orang ganti bunga telur tu dengan coklat letak dalam tu, lagi sedap, letak Cadbury ke apa ke sebagai contoh. Dah kalau door gift tu kita dah tak ada idea sangat, cuba kita bagi kitab-kitab sebagai door gift. Cuba bayangkan kalau perkahwinan asatizah, tapi masalah asatizah kita dah ramai yang dah kahwin, jadi lepas dah cerita tu. Yang belum kahwin lagi ni, hadirin dah hadirat, katakanlah bila dalam perkahwinan tu door gift dia bagi kitab, katakan Hisnul Muslim, Allah sebagai contoh. Jadi jemaah atau jemaah pula yang hadir kenduri lah, takkan jemaah pula kan. Yang hadir kenduri tu maknanya apa istilah dia? Tetamu lah kan. Jemaah pun betul jugalah, dia bukan dengar ceramah, dia pergi hadir kenduri. Tapi tetamu-tetamu yang datang ke kenduri tu, bila balik je, dapat dah kitab Hisnul Muslim, terjemahan pula. Siapa yang jual? Kita jual sebagai contoh. Jadi kita boleh promote, okey, siapa-siapa yang nak menikah, ini contoh terbaik, door gift kita dah sediakan dengan bentuk yang sesuai, nak letak dalam goodies bag dan seumpamanya, hadirin dan hadirat. Lepas tu ini lagi kepada orang yang baru dapat anak, ini kita dah sediakan Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ni terjemahan dia ni. Sebab memanglah orang kata, ustaz kalau nak hadiah kitab bankrupt lah kami. Betul, kitab ni mahal juga, hadirin dan hadirat. Biasa door gift tu orang bagi dengan harga-harga yang biasa-biasa kepada semua. Tapi maksud saya, bukan kita bagi kepada semua tetamu, kita bagi kepada yang mungkin tetamu-tetamu istimewa, yang ramai-ramai, yang kerabat-kerabat dekat, yang orang-orang yang kita tak kenal tu tak payahlah sangat lebih-lebih. Contohnya, kita pun ada juga kita punya timbang tara dia dan perkiraan dia. Jadi dikatakan di sini, hadirin sidang jemaah, kata-kata daripada beliau. Dan ini Ibn Al-Qayyim ni, bila dia sebut dalam kitab ni, sebenarnya sama juga dengan dia sebut dalam Tuhfatul Maudud. Dah dia penulis dia. Dia penulis yang sama. Faqad taqaddam qawluhu fi hadisi Qatadah anil Hasani an Samurata fil Aqiqah. Kita telah sebutkan sebelum ini berkenaan dengan hadis Qatadah daripada Al-Hasan daripada Samurah.
berkenaan dengan aqiqah. Kata Nabi SAW, tuzbahu yawma sabi'ihi wa yusamma, disembelih akikah pada hari ke-7 kelahiran dan diberi nama bayi tersebut pada hari yang ke-7 kelahiran. Dan Alhamdulillah, kita tengok budaya masyarakat kita memang kita buat. Tuan-tuan perasan tak ada sahabat-sahabat kita di Facebook, bila dia dapat anak, hari ke-7 tu dia akan post contohnya di Facebook, hari ke-7. Dan ayat dia macam tu lah, berpetunjuk dengan petunjuk Nabi SAW, yang mana kita akan namakan anak pada hari yang ke-7. Maka sukacita kami memaklumkan kelahiran anak kami bernama sekian dan sekian pada seminggu yang lepas. Jadi ini sebenarnya sunnah Nabi yang masyarakat kita dah secara sedikit demi sedikit dah hidupkan budaya tu. Hadirin dah hadir. Sebab itulah perjuangan asatizah ni adalah untuk dia sampaikan ilmu. Hadirin dah hadirat. Orang ikut tak ikut, orang buat tak buat tu cerita lain. Tapi kita sampaikan sahaja dengan akhlak, sampaikan sahaja dengan adab. Dan dah banyak pun perubahan dalam masyarakat, yang mana pengamalan-pengamalan tu adalah bersandar kepada petunjuk Nabi SAW. Kita tengok contoh, dulu-dulu mungkin orang kita tidak familiar dengan baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Sekarang ni benda tu dah jadi begitu relevan, hadirin dah hadirat, dan menjadi begitu meluas. Bahkan kalau tuan-tuan tengok di masjid-masjid, surau-surau sekarang ni pun, malam ni baca kahfi, hadirin dah hadirat. Kalau tuan-tuan tengok dari sudut praktikal, ada sebahagian tempat pagi Jumaat selepas subuh lazimi baca surah Al-Kahfi. Jadi maknanya kita punya usaha ni teruskan saja. Tak perlulah nak guna bahasa-bahasa yang sensitif, menyakitkan hati dan seumpama bagi gelaran kalau orang tak ikut. Tidak perlu hadir. Sampaikan sahaja yang mana yang sunnah, sampai sahaja yang mana yang ni orang akan ikut. Dan perubahan tu akan berlaku. Tapi kita apa? Kita sabarlah, kata. Sebab itu Allah kata waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, tu dalam surah As-Sajdah. Apa dia ayat tu? Waja'alna minhum ke apa ayat tu, dalam 415 surah As-Sajdah ni, ayat muka surat 415. Hadirin dah hadirat. Jadi Allah kata dalam muka surat 416, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, pada ayat yang ke-24 daripada surah As-Sajdah. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang mana mereka berpetunjuk dengan petunjuk kami, lamma sabaru, sebaik atau ketika mereka bersabar, selama mana mereka bersabar. Maknanya teruskan dakwah dan apa? Dan sabar, hadirin dah hadirat. Bakinya nanti Allah Ta'ala yang akan uruskan, hadirin dah hadirat. Allah Ta'ala yang akan uruskan. Serahkan kepada Allah. Kita mengajar tanpa perlu kepada kontroversi itu ini, tanpa perlu kepada bahasa-bahasa yang mungkin menyakitkan hati sebahagian orang. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dengan dalil dan sandaran. Seterusnya kita bersabar dan serah kepada Allah. Dan insya-Allah perubahan tu nanti akan datang dengan sendirinya, hadirin dan hadirat. Itulah hasil usaha dan kerja buat generasi-generasi yang terdahulu. Jadi bukan semata disembelih akikah pada hari yang ke-7, bahkan juga wa yusamma, diberikan nama, hadirin dan hadirat, diberikan nama. Soal nak pergi daftar di JPN hari apa tu pulanglah. Tapi pada hari yang ke-7 tu bagi nama, hadirin dah hadirat. Tapi hukum dia apa? Kedua-dua ini, iaitu sembelih akikah pada hari ke-7, memberi nama pada hari ke-7, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat, hadirin dah hadirat. Fa'ammal khitan, adapun berkhatan. Khatan ni orang kita sebut sunat. Dan
Jangan kita keliru antara sunat itu dengan sunat ini. Ada hukum yang namanya sunat, tapi ada perbuatan yang namanya bersunat. Jadi bersunat itulah maknanya khatan. Jadi berkenaan dengan khitan ataupun berkhatan ini, faqala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kanu la yakhtinuna al-ghulama hatta yudrik. Mereka, iaitu para sahabat, tidak mengkhatankan budak ni sehinggalah dia yudrik ni, maknanya dia berada pada fasa yang boleh berfikir. Dari sudut itu dia dah boleh faham, dia dah boleh. Ni bukannya daripada bayi lagi yang tak tahu apa benda, sebagai contoh. Jadi sebab itu kita tengok ada orang-orang kita ni, bila anak dia dah mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia dah khatankan anak dia. Kerana waktu itu budak-budak ni dah boleh idrak. Idrak ni maksudnya dia nak mencapai pemikiran dia tu, dia dah boleh berfikir. Dalam erti kata kita ni boleh disebut sebagai mumayyiz lah, sebagai contohnya. Telah disebut sebagai mumayyiz. Qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni, wa sami'tu Ahmad yaqul, aku pernah mendengar Imam Ahmad berkata, kana al-Hasan, al-Hasan, dan zahir di sini al-Hasan ini merujuk kepada al-Hasanul Basri. Kana al-Hasan yakrahu ay yakhtina as-sabi yawma sabi'i. Al-Hasan ni beliau memakruhkan untuk dikhatankan atau ayyukhta atau yukhtan, ataupun dia lebih tepat ayyakhtina as-sabi. Makruh untuk seorang ayah tu mengkhatankan anak lelakinya yauma sabi'i, pada hari yang ketujuh. Dia kata makruh kalau nak khatan anak ni pada hari yang ketujuh kelahiran. Yang kita buat apa dia tadi? Pada hari yang ketujuh tu sembelih akikah bagi pihak dia, serta bagi nama pada dia. Adapun khatan ni makruh. Ini pandangan yang dinukilkan oleh Al-Hasan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Hanbal inna Aba Abdillah qal, sesungguhnya Abu Abdillah beliau berkata, wa idza khatana yawm as-sabi' fala ba'sa, tapi apabila bayi tersebut dikhatankan juga pada hari yang ketujuh kelahirannya, maka hukumnya tidak mengapa. Fala ba'sa, la ba'sa tu tidak mengapalah. Tapi kenapa Al-Hasan tadi dia kata makruh? Wa innama karrahahu Al-Hasanu li'alla yatashabbaha bil yahud. Al-Hasan dia kata makruh supaya tidak menyerupai perbuatan golongan Yahudi. Li'alla yatashabbaha bil yahud. Cuma kata Ibn Al-Qayyim, walaysa fi hadha syai', tidak terdapat sandaran terhadap perkara tersebut. Maknanya tak ada pun sandaran yang jelas mengatakan Yahudi ni berkhatan pada hari yang ketujuh. Tak ada, kata Ibn Al-Qayyim. Jadi maknanya kemakruhan yang dia kata tu tak berapa kuatlah sandarannya. Justru kita kata hukumnya kekal kepada hukum asal, iaitu harus. La ba'sa tu maknanya harus, tak mengapa. Macam kalau kita kata la ba'sa bih, tak ada masalah, tak mengapa. Kadang-kadang macam orang tanya saya soalan, ustaz boleh ke, tak boleh ke? Saya kata tak ada masalah. Tak ada masalah ke, atau saya jawab tak ada isu ke, maknanya itu zahirnya adalah harus. Hadirin dah jawab. Kalau kita nak buat ataupun sesuatu itu. Jadi selesai yang tu, yang ke-14 kita nak tengok pula kepada fasal yang berikutnya. Tadi kita dah jelas petunjuk Nabi berkenaan dengan penamaan bayi dan juga khatan bayi. Pada hari berapa? Kita kata pada hari yang ke-7. Dan fasal ni kita nak tengok sedikit, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'i wal kuna. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi pada penamaan-penamaan serta kunyah-kunyah. Al-asma' ialah jamak kepada isim,
kepada nama. Bismillah. Manakala al-kuna adalah jamak kepada kunyah. Kunyah. Kaf, nun, ya, ta marbutah. Kunyah. Yang tu terjemahannya ialah gelaran. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah sabit riwayat daripada Nabi bahawasanya baginda bersabda, Inna akhna'a ismin 'inda Allah rajulun tasamma Malik al-Amlak. La Malik illallah. Sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah ialah seorang lelaki yang bernama dengan nama Malikul Amlak, raja kepada segala raja, ataupun Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Lalu kata Nabi, La Malik illallah. Tidak ada raja yang sebenar illallah, kecuali Allah. Kerana nama Allah ni kita tahu, Malik. Salah satu daripada nama-nama Allah ialah Al-Malik. Yang kita kata, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu. Al-Malik itu iaitu raja yang menguasai, yang memerintah, yang mengurus takbir. Wa sabata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sabit juga riwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda. Ni dalam bab nak bagi nama anak ni. Ada satu hadis, tetapi hadis tu dikritik kesahihannya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna saya minta maaf, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Apa terjemahannya? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kamu akan dipanggil, diseru pada hari kiamat nanti dengan nama kamu, wa asma'i abaikum, dan juga dengan nama bapa-bapa kamu. Fahassinu asma'akum, maka perelokkanlah nama-nama kamu. Cuma hadis itu dikritik kesahihan dia. Saya nak sebut dikritik kesahihan. Maksudnya sebahagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Tapi dari sudut maksudnya bagus, hadirin dah ada. Kita kena ingat sesuatu hadis walaupun jika dinilai sebagai dhaif, tak menafikan yang maksud dia tu baik. Kadang-kadang tak nafi dari sudut maksud lah. Dari sudut sanad tu ialah mungkin dia dhaif, tapi dari sudut maksud hadis ia baik. Dan kalau kita teliti memang begitu pun zahirnya, kamu akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan nama kamu dan dengan nama bapa-bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu. Jadi sebab itu kalau nak bagi nama anak ni, bagilah nama yang baik, hadirin dah hadirat. Dan Ibn Al-Qayyim dia bagi penekanan dalam hal ini, dan contohnya dia kata di sini, ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka. Siapa dia kata ni? Nabi SAW kata. Nama yang paling Allah suka. Dan bila Nabi kata, kita yakin ini wahyu daripada Tuhan. Kerana Allah kata dalam suratul Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah kata, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita ini tidak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan kesemuanya itu adalah wahyu. Jadi kalau Nabi kata nama yang paling Allah suka ialah Abdullah, maksudnya macam mana Nabi tahu? Maknanya Allah lah bagi tahu. Sebab Nabi kan Rasulullah, baginda ialah utusan Allah. Jadi nama yang paling Allah suka ialah Abdullah dan Abdurrahman.
Sebab itu ramai sahabat Nabi nama dia Abdullah. Kalau tuan-tuan perasan, sahabat-sahabat Nabi kita ni ramai namanya Abdullah. Kita ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah apa lagi? Abdullah ibnu Zubair, dan Abu Musa al-Ash'ari pun nama dia Abdullah bin Qais. Hadirin dan hadirat. Jadi macam-macam, ramai nama Abdullah. Sebab itu ada beberapa orang sahabat disifatkan sebagai Al-Abadilah. Al-Abadilah maknanya individu yang namanya Abdullah. Al-Abadilah. Ada 4 orang tu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah. Jadi Ibn Amr bin al-As. Hadirin dan hadirat, kena cek balik. Jadi sebab Allah sangat suka kepada nama tu. Dan yang kedua, Abdul Rahman. Terjemahan dia hamba kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan di sini, walaupun tak disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim, tetapi dalam kitab yang saya sebutkan sebentar tadi yang bertajuk Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Ibnul Qayyim dia ada cerita kenapakah sebabnya nama ni nama yang terbaik. Dan apakah faktanya nama ni nama yang Allah suka dan cinta. Maka kata Ibnul Qayyim, dahulu Bani Israel, mereka banyak menamakan anak mereka dengan nama Immanuel. Hadirin dah hadirat, dengan nama Immanuel. Dan maksud Immanuel tu dalam bahasa Hebrew, ataupun bahasa Ibrani. Hadirin dah ada Ibrani. Dan dalam bahasa Arab, perkataan Immanuel terjemahannya ialah ilahana ma'ana, Tuhan kita bersama kita. Tuhan kita bersama dengan kita. Dalam bahasa Inggeris, God is with us. Tuhan bersama kita. God is with us. Jadi oleh kerana sikit-sikit puak-puak tu nama Immanuel, sikit Immanuel, maka Islam datang. Islam letak nama paling Allah suka, Abdullah. Sebab dia kata God is with us. Kita letak terus hamba Allah pada penamaan nama anak kita ke, kita ke. Jadi hamba Allah, hadirin sidang jemaah, ialah yang paling, nama yang paling disukai, nama yang paling dicintai. Supaya apa? Supaya yang anak ni tadi, apabila dia sudah sampai kepada tahapan boleh berfikir, dia sentiasa akan sedar keberadaan, kebersamaan nama Allah dengan nama dia. Kalau dia pergi mana-mana pun dia akan sedar, aku ni Abdullah, hamba Allah. Dan kita kena bentuklah supaya dia faham nama dia. Kita contoh, bila kita letak nama anak kita Muhammad, kena didik dia daripada dia kecil lagi. Bila dia dah boleh berfikir, kita bagi tahu kepada dia, Muhammad ni maksud dia insan terpuji. Contoh, insan terpuji, manusia yang terpuji. Jadi kita katalah, Abah letak nama anak ni contohnya kepada awak, supaya awak ni jadi manusia yang terpuji, akhlak terpuji, peribadi terpuji. Jadi semua orang sayang. Jadi dia pun dah dibentuk dah, aku Muhammad, contoh. Ataupun kita kata ayah letak nama awak Abdullah sekian dan sekian. Abdullah ni makna dia hamba Allah. Jadi Abdullah kena ingat, Abdullah pergi mana-mana Allah ada. Contoh. Jadi nak buat maksiat, kita kena ingat awak ni hamba Allah. Jadi dia tak jadi nak buat maksiat. Kadang-kadang faktor-faktor tu penting. Macam kita, kalau kita sentiasa melazimi diri kita dengan pakaian-pakaian agama, kita pergi mana-mana pakai jubah, pergi mana-mana pakai kepiah sebagai contoh. Jadi kita nak buat jahat pun jadi rasa macam segan pula. Takkan pakai jubah, pakai kepiah, pergi berdangdut pula sebagai contoh. Takkan nak masuk kelab malam. Takkan pakai serban lagi pergi ngorak anak dara orang, piwit-piwit sebagai contoh. Jadi kita pun dah rasa macam, oh ni bukan cara dia lah. Sebab tu bila kita pakai tu, kita akan lebih behave. Hadirin dah hadirat.
Bila kita sedar nama kita tu, bahawasanya kita akan lebih behave dan berjaga-jaga. Wah, aku ni bawa nama yang baik, aku ni bawa nama Nabi, aku ni letak ada nama Allah pada nama. Jadi dia tak berani nak buat maksiat dan tak berani nak buat jahat. Kalau mukmin lah. Kalau orang munafik ni tak peduli apalah, nama dia baik pun jahat juga. Tapi kalau yang mukmin ni, dia akan sedar keberadaan nama Allah dengan diri dia. Ke mana je dia pergi, dia akan tahu bahawasanya dia membawa Allah bersama dengan nama dia. Wa asdaquha Haris wa Hammam. Hadirin dah hadirat, yang ini adalah dua nama yang baik juga, Haris dan Hammam. Wa aqbahuha, dan nama yang paling tidak disukai ialah Harb dan juga Murrah. Harb dan juga Murrah. Harb ini maknanya ialah peperangan. Harb ialah peperangan, manakala Murrah ialah pahit. Sebenarnya terjemahan dia ialah pahit. Wa thabata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah sabit daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, la tusammiyanna ghulamaka yasaran, jangan kamu namakan anak kamu dengan nama Yasar. Yasar ni yang kiri, Yasar ni makna dia yang kiri. Wallahu alam, mungkin kerana pada yang kiri tu biasanya kita buat benda yang tidak bersih. Contoh, kita pegang kemaluan dengan tangan kiri, kita masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri, kita keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Begitu hadirin dah hadirat. Dan kita kalau nak beristinja dengan tangan kiri. Jadi semua yang kiri-kiri ni kebiasaannya adalah pada yang tidak orang kata baik. Justru sebab itulah ada larangan. Wala rabahan. Wala rabahan. Rabahan ni maknanya kalau ikutkan beruntung, hadirin sidang jemaah, itu pun tak dibenarkan juga. Wala najihan. Najih pun tak dibenarkan juga. Wala aflah. Aflah ni kalau ikutkan yang paling berjaya, tapi itu pun sebenarnya tak dibenarkan, hadirin sidang jemaah. Jadi itu menunjukkan adalah sebab-sebab yang tertentu. Jadi pada saya, kalau dalam bab-bab penamaan satu hadis ni, nanti kita kena cek balik kepada apa syarahan para ulama hadis yang sebenar terhadap pengertian hadis yang disebutkan sebentar tadi, hadirin dah hadirat. Wa sabata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah. Ada satu orang perempuan, apabila ditanya nama dia, maka dia kata nama dia Asiyah. Asiyah, bukan Asiyah. Tapi kalau Asiyah tu dibaca dengan sebutan Asiyah, maka sebutan tu salah. Asiyah maknanya ialah pelaku maksiat. Itu makna Asiyah. Lepas tu kita ni kadang-kadang nak letak nama dalam bahasa Arab, biarlah sebutan tu pun sebutan yang betul. Selagi dia pergi ke, orang kata nak daftar nama anak perempuan, dia nak letak nama Aisyah contoh, tapi bagi Asiyah kan lain tu, hadirin dah hadir. Aisyah dengan Asiyah. Asiyah tu ialah pelaku maksiat. Oi, kalau nama tu memberi kesan pada individu, na'udzubillah min zalik, duk buat maksiat sahaja, hadirin dah hadir. Tapi Nabi, bila Nabi jumpa orang yang nama-nama yang tak sepatutnya sebegitu, maka Nabi ubah. Dan apabila baginda ubah, Nabi kata apa? Anti Jamilah. Nama kamu ialah Jamilah. Jamilah tu ialah wanita yang cantik. Wanita yang cantik. Jamilah. Hadirin dah ada. Jamil ialah lelaki yang cantik, yang segak. Manakala Jamilah ialah wanita yang cantik. Sebagaimana ada hadis yang mana Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Macam ada satu hadis, ada seorang lelaki tu, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, inni la yu'jibuni ayyakuna thawbi ghasilan.
wa ra'si dahinan wa syiraku na'li jadidan afa minal kibri zaka ya Rasulullah. Nabi kata la, innahu jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa terjemahan hadis tu? Inni la yu'jibuni ayyakuna thawbi ghasilan. Aku sangat suka kalau baju aku sentiasa berbasuh. Wa ra'si dahinan, dan kepala aku ni, rambut aku sentiasa berminyak. Wa syiraku na'li jadidan, dan tali kasut aku tu bertukar baru je. Maknanya dia ni satu orang lelaki yang segak lah. Baju bersih, rambut dia tu berminyak, dan sepatu selipar dia tu tukar baru je, tali tu tidaklah lusuh, dalam keadaan baru dan kemas. Jadi dia tanya Nabi, afa minal kibri zaka ya Rasulullah, adakah yang sedemikian itu termasuk dalam kibir, iaitu sombong dan besar diri dan bangga diri? Nabi kata la. Nabi kata tak. Nabi kata itu adalah kecantikan, keindahan. Innallaha jamil, Allah ni dia maha cantik, yuhibbul jamal, dan dia suka kepada kecantikan. Jadi kalau kita tengok ni, Nabi ubah nama dia daripada Asiyah, pelaku maksiat, kepada Jamilah. Hadirin dan hadirat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dan salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Juwairiyah. Tetapi kata penulis kitab Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa kana ismu Juwairiyah, nama Juwairiyah ni asalnya ialah Barrah. Asalnya ialah Barrah. Faghayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi Juwairiyah. Lalu Nabi mengubah nama dia dengan nama Juwairiyah. Jadi nama dia asalnya Barrah dan Nabi ubah. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tanya, adakah Nabi pernah mengubah nama para sahabat? Jawapannya ya. Sekiranya nama-nama tersebut memiliki makna yang tidak baik. Jadi nama-nama yang Nabi ubah ni pasti bersebab. Dan nama-nama yang Nabi tak bagi namakan anak-anak kita dengan nama-nama tersebut pasti ada sebabnya. Maknanya sama ada tidak baik dan seumpamanya. Wa qalat Zainab bintu Ummi Salamah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dapat jawapan kita kepada isu tadi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusamma bihadzal isim. Nabi melarang untuk dinamakan anak dengan nama berikut. Bukan nama berikut, dengan nama yang tadi tu. Apa dia? Barrah. Kalau ikut bar, maknanya apa dia? Yang sangat berbuat baik. Hadirin dah ada, yang sangat berbuat baik. Perkataan bar, macam contoh, wa kana barran biwalidatih. Nabi apa tu? Yang buat baik kepada ibu dia, siapa dia? Nabi Isa. Hadirin dah ada, wa kana barran biwalidatih dalam Quran. Dan dia sangat berbuat baik kepada mak dia. Siapa dia mak dia? Maryam binti Imran. Jadi mak dia Maryam, Sayyidah Maryam. Maka kalimah barrah ni adalah makna dia yang berbuat baik. Kalau barrah pun sama. Kenapa tak boleh kalau kita letak nama anak Barrah yang berbuat baik? Dikata di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu sendiri. Maknanya inilah sebab kenapa yang aflah tadi tak boleh. Aflah ni apa makna? Yang paling berjaya, contohnya. Dan juga rabahan, yang paling beruntung, contoh. Yang juga najihan, kan kita sebut tadi sebentar tadi, la tusammiyanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah. Jadi inilah antara sebab dia. Kerana ada hadis lain yang mengatakan la tuzakku anfusakum, jangan kamu mentazkiyah diri kamu sendiri. Tazkiyah tu apa? Mensucikan diri kamu sendiri. Kalau contoh kita letak nama anak kita tapi dalam bahasa Melayu, yang paling mulia sebagai contoh. Tetapi ini pun sebenarnya bukanlah makna dia haram, hadirin dah hadirat. Ada je nama orang Akram. Nama Akram, Muhammad Akram sebagai contoh. Ada orang nama dia
contoh dia Aslah, yang paling baik, yang paling soleh, Aslah. Ada orang nama dia macam-macam lah, tapi ada hadis ni mengatakan la tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri. Allahu a'lam bi ahlil birri minkum, Allah lebih tahu siapa yang berbuat paling baik dalam kalangan kamu. Jadi nama dia Barrah, maknanya yang sangat baik. Lalu Nabi ubah nama dia kepada Juwairiyah. Hadirin dah, Nabi ubah nama dia kepada Juwairiyah. Bahkan sebenarnya fala tuzakku anfusakum ni adalah ayat Quran. Allah kata fala tuzakku anfusakum, Allah lebih sucikan, apa saya minta maaf, jangan kamu sucikan diri kamu sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa dalam kalangan kamu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Ada hadis ini pun adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dan yang terakhir sebelum kita tutup perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, wa ghayyara, dan baginda juga pernah mengubah isma Hazan, nama seorang lelaki yang bernama Hazan. Hazan tu maknanya sedih. Ada orang dia letak nama anak dia sedih. Jadi macam kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada al-ham, iaitu rasa murung, rasa duka cita, rasa sedih, wal hazan. Dan menariknya, Hazan ni ialah datuk kepada seorang ulama besar namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Ada seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi diubahlah nama datuk dia tu, Hazan ni tadi, kepada Sahal. Wa ja'alahu Sahlan. Nabi kata nama kamu bukan Hazan lagi dah, nama kamu Sahal. Sahal ni maknanya mudah. Hadirin dah hadirat, yang kita kata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, tak ada yang mudah melainkan apa yang kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla, dan kau menjadikan yang duka cita itu sekiranya kamu mahu sebagai yang mudah. Tetapi dikatakan di sini Hazan tu dia fa'aba, dia tak mahu nama dia diubah. Lalu kata Nabi SAW, hadirin sidang jemaah, as-sahl yuta'u wa yumtahan. As-sahl yuta' wa yumtahan. Nama Sahal tu sebenarnya lebih baik sebenarnya berbanding nama Hazan tersebut. Hadirin sidang jemaah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya nak tutup, saya tak mahu untuk menyambung kepada fasal yang berikutnya, faslun fi fiqhi hadzal bab. Hadirin dan hadirat, pada malam ni kita akan sambung pada kuliah pada akan datang insya-Allah. Cuma saya nak simpulkan bahawasanya penamaan nama-nama anak ni penting. Kadang-kadang ada sebahagian orang kita dia rujuk kepada buku-buku panduan, tapi buku-buku panduan tu pun kita tak kenali siapakah latar belakang penulis dia. Kadang-kadang kita pun tak tahu penulis majhul. Majhul tu bukan kita kata dia jahil. Majhul tu kita tak kenal dia, itu maksud dia. Kita tak kenal dia. Lepas tu dia letaklah nama macam-macam. Dan kadang-kadang kalau yang buku terjemahan panduan ni, maksud saya buku panduan nama ni yang berbentuk bahasa terjemahan ni, kita khawatir banyak terjemahan yang salah pun. Kadang-kadang orang kita dia nak cari nama anak, dia Google, tak kena tu hadirin dan hadirat. Bila Google ni, percayalah kita akan berjumpa dengan, sebab tu kadang-kadang ada sebahagian orang dia kata dia letak nama anak dia, kemudian kita tanya apa maksud dia, dia kata maksudnya adalah sekian dan sekian. Kita yang kuasai bahasa Arab contohnya, kita kata salah tu. Bukan makna dia macam tu. Tapi dia dengan yakin je sebut, oh ini nama dia gini, nama dia gini, nama dia gini. Padahal bila kita tanya, cek dekat mana?
dekat buku panduan nama anak. Kata, beli kat mana? Beli kat Pustaka Mukmin. Contohnya lah. Kita pun tak tahulah. Sebagai contoh gitu hadirin dan hadirat. Dia katalah. Tapi kalau kita cek balik, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan betul lah. Sebab kadang-kadang kita dengar, kita cek ini salah ni. Dia kata nama dia pergi, nama letak macam-macam. Nama tambah nama-nama model sekarang ni. Tuan-tuan tengok nama-nama anak kita. Kalau nama zaman, mungkinlah generasi dulu sebelum-sebelum ni, mungkin nama satu patah, sepatah je. Nama apa? Ahmad. Nama apa? Kasim sebagai contoh. Nama apa dia? Karim sebagai contoh. Tapi yang nama sekarang Allah kami panjang lagi. Sampai satu orang namanya. Satu orang anak, 4 dia punya nama dia. Contohnya Muhammad Abdul Latif Haikal sebagai contoh. Allah. Jadi letak nama Raikal, nama Rayyan, nama itu nama-nama contemporary lah hadirin dan hadirat. Nama Danish nama contoh. Nama Daniel, macam-macam. Jadi kalau kita letak nama-nama tak salah. Ingat kita tak salah. Tapi pastikan nama yang mempunyai maksud yang baik. Jangan nama yang mempunyai makna yang tak baik tadi. Macam Asiyah dan Hazan tu bukan makna tak baik, tapi negatif. Sedih. Sedih tu macam negatif. Kita nak yang positif. Sahal contohnya. Sahal makna dia mudah. Sa'id makna dia bahagia. Sa'ad makna dia bahagia. Kita nak nama yang ada unsur positif. Hadirin dah hadirat. Bukan yang derita, yang negatif, yang pesimis, tidak. Dan jangan letak nama-nama yang ada unsur memuliakan diri sendiri. Macam tu. Maknanya nama dia, dialah yang paling mulia. Dialah yang paling suci. Dialah yang paling macam barrah tadi. Biasanya kalau kita dapat simpulkan di sini daripada daripada perbahasan kita pada fasal yang ke-14 ini, saya minta maaf, fasal yang ke-15 ini, hadirin dan hadirat, Nabi ni kalau nak bagi nama, jangan nama yang membawa maksud yang buruk. Satu. Kedua, jangan nama yang membawa maksud yang negatif. Kadang-kadang dia tak buruk pun, tapi dia ada unsur negatif dan unsur pesimis lah. Dia pesimis ni tasya'um dalam bahasa Arab. Lawan kepada pesimis adalah optimis. Kita ni kena bersifat optimistik. Contoh dia, iaitu tafa'ul. Dalam bahasa Arab, Allah ni disuka kepada fa'al. Nabi kata Allah ni suka kepada al-fa'al. Al-fa'al ni optimis. Kita kena sentiasa yakin boleh, kena sentiasa rasa kita mampu, kena kuat semangat macam tu. Dan Allah tak suka kepada tasya'um ni, yang pesimis, yang dia kata aku ni tak hebat, aku ni lemah, aku ni tak boleh, aku ni tak ada. Jadi duk hazan. Lepas tu pasal apalah kehidupan dia sedih. Jadi dah nama hazan. Contoh orang panggil wahai Hazan. Orang kata macam kita lah, oi orang yang bersedih. Oi orang yang bersedih. Cakap kawan kita, Hazan. Sedih. Kita pun kenapa lah aku ni sedih je. Contoh. Jadi letak nama tu. Dan yang ketiga, jangan letak nama yang ada unsur-unsur memuliakan diri sendiri. Hadirin dah hadirat. Jadi saya nak berhenti di situ dahulu pada majlis kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.